Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Islam bidang fiqh iaitu tayamum dengan debu suci. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tayamum daripada segi bahasa dan istilah? Tayamum daripada segi bahasa ialah melakukan sesuatu dengan tujuan, manakala daripada segi istilah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Okey, ini adalah maksud tayamum daripada segi bahasa dan istilah. Okey, sebab-sebab yang diharuskan tayamum. Okey, mengapa kita diharuskan untuk bertayamum? Okey, yang pertama, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey, ini sekiranya kita di tempat-tempat yang musim sejuk yang melampau, maka kita boleh mengambil air sembahyang secara tayamum. Okey, yang kedua, air berada di tempat yang terlalu jauh, sangat jauh sehingga susah untuk kita mendapatkan air, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang ketiga, tiada air. Okey, ataupun tidak cukup air kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Sekiranya berlaku keadaan seperti ini, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang keempat, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Okey, sekiranya kita mengalami situasi seperti ini, maka kita hendaklah mengambil wuduk secara tayamum. Okey, kita lihat rukun tayamum dan syarat tayamum. Rukun tayamum. Ada 4 rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu debu tanah sekali ke muka. Dan yang ketiga, menyapu debu ke tangan hingga siku. Dan yang keempat adalah tertib. Tertib maksudnya mengikut susunan. Yang pertama, 2 dan 3. Okey, seterusnya syarat-syarat tayamum. Kita ada 5 syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tayamum itu hendaklah telah masuk waktu solat. Okey, telah masuk waktu solat baru kita bertayamum. Yang kedua, cari air selepas masuk waktu solat. Okey, bila dah masuk waktu solat, kita cari air terlebih dahulu. Sekiranya tak ada air, maka tayamum. Okey, yang ketiga, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Dan yang keempat, guna debu tanah yang suci, tidak bercampur dengan bahan yang lain. Hanya debu tanah yang suci sahaja. Okey, yang kelima, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Hendaklah kita bertayamum mengikut arah kiblat. Okey, sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita renggangkan jari ketika menepuk debu tanah. Menipiskan debu tanah di kedua-dua tapak tangan. Seterusnya, mendahulukan sebelah atas bahagian muka. Melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Lebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Seterusnya, sunat tayamum, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Mendahulukan tangan sebelah kanan, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan, dan yang terakhir sekali adalah berdoa. Okey, cara-cara bertayamum. Yang pertama, kita baca bismillah ataupun basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati. Merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu. Menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua-dua belah tangan. Menyapu debu tanah ke muka. Dan merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu. Seterusnya, kita menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua belah tangan. Seterusnya, menyapu debu tanah ke tangan. Seterusnya, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Yang terakhir sekali, tertib. Dan kita boleh berdoa dengan doa tayamum ataupun doa wuduk pada terakhirnya. Okey, jadi kotak yang berwarna pink itu adalah sunat tayamum, dan yang mana yang berwarna putih itu adalah rukun tayamum. Okey, jika kita meninggalkan rukun tayamum, maka
tayamum kita tidak sah. Okey, perkara yang membatalkan tayamum. Okey, perkara yang membatalkan tayamum yang pertama adalah ada air sebelum solat dimulai. Okey, jika ada air sebelum solat dimulai, maka tayamum kita akan terbatal. Maka kita kena ambil air sembahyang semula. Okey, yang kedua, semua perkara yang membatalkan wuduk. Jadi semua perkara yang membatalkan wuduk adalah juga perkara yang membatalkan tayamum. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah boleh menggunakan air semula selepas sembuh dari penyakit. Okey, ini adalah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, kita lihat hikmah disyariatkan tayamum. Yang pertama, tayamum itu menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan melakukan ibadat dalam apa-apa jua keadaan. Dan yang kedua, dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Dan yang ketiga, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak. Okey, ini adalah hikmah disyariatkan tayamum. Seterusnya, syarat debu yang boleh digunakan untuk tayamum adalah yang pertama, tanah yang berdebu tetapi bukan abu. Tanah yang berdebu, ya. Okey, yang kedua, debu yang suci dan tidak bernajis. Dan yang ketiga, debu tidak mustakmal, debu yang kita tak pernah gunakan lagi. Okey, yang keempat, debu tidak bercampur dengan bahan-bahan lain. Okey, ini adalah syarat debu yang dibolehkan untuk bertayamum. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kesalahan saya sendiri. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.